kita mengulas satu tajuk kata Islam saya, berkemungkinan saya mengulas tentang tajuk aliran Wahabi tuan-tuan, 292 tuan-tuan. Pada bulan yang lepas kita menguraikan tentang i'tiqad kaum Wahabi yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahli Sunnah wal Jamaah. Penjelasan ini saya fikir sangat penting tuan-tuan, kerana ramai masyarakat kita menyangka perbezaan antara kaum Ahli Sunnah wal Jamaah dan aliran kaum Wahabi itu hanyalah dalam masalah perkara yang berkaitan dengan fikih ataupun fiqh semata-mata, seperti masalah kunut tak kunut, ataupun masalah usalli ataupun tidak usalli dalam sembahyang, ataupun masalah berwirid selepas sembahyang ataupun tidak, atau dianggap amalan berdoa selepas sembahyang itu sebagai amalan yang bid'ah. Jadi ramai di kalangan masyarakat kita melihat perbezaan kaum Ahli Sunnah dan aliran Wahabi ini hanya dalam masalah furu' ataupun dalam masalah cabang. Dan orang-orang Wahabi di kalangan para agamawan mereka kerap mengulang-ulang bahawasanya kita kena menerima kepelbagaian pendapat, kita kena menghormati kepelbagaian pendapat. Jadi saya melihat bahawasanya buah yang diberikan oleh Wahabi ini nampak ramai di kalangan kaum Ahli Sunnah wal Jamaah yang termakan, yang berasa logik, sehingga kita melihat kaum Ahli Sunnah wal Jamaah ramai mempertikaikan mana-mana ustaz yang bercakap isu-isu yang berkaitan dengan aliran Wahabi. Saya merasai kali ini kerana saya telah membuat penjelasan isu-isu Wahabi ini saya rasa lebih daripada 10 tahun, daripada surau, masjid dan juga forum-forum saya melihat muktamar, seminar. Namun apa yang saya lihat, pandangan yang seumpama ini kelihatan masih lagi belum dapat diperbetulkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan alhamdulillah pada pagi tadi dapat saya bercakap di Radio IT dalam slot topik Jumaat, dan saya diminta untuk mengulas sedikit tentang manhaj akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan insya-Allah program ini boleh berterusan pada bulan hadapan. Dan saya fikir kalau Radio Hakim ini boleh mewujudkan satu slot akidah, itu slot yang khas membicarakan soal-soal akidah yang mencelaru pada hari ini. Jadi kalau kita lihat dalam buku ini tuan-tuan, buku itu dulu saya dah edarkan. Saya rasa lebih daripada 20 naskah telah diedarkan di masjid ini, tapi nampaknya yang pegang buku ini hanya 2-3 orang saja nampaknya ni. Jadi mungkin buku-bukunya itu di rumah dan tuan-tuan. Itulah masalah. Saya fikir kalau pihak masjid
dapat membeli buku ini dalam jumlah lebih 15 naskah atau 20 naskah, diletak di masjid ini, dan bila kita mengajar sini kita edarkan, saya rasa itu lebih baik. Kalau ada di kalangan tuan-tuan mau mewakafkan buku ini, saya rasa sangat baik diwakafkan buku ini dan diletak di masjid. Kerana kalau dibawa balik ni tuan-tuan selalu tak balik. Dia duduk diam-diam di rumah tuan-tuan, duduk dalam gubuk, kita pun tak sempat nak baca tuan-tuan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya minta pihak masjid bertindak untuk supaya kita dipelajar dengan ada kitab tuan-tuan yang barulah kita boleh tengok. Jadi tuan-tuan, di dalam buku ini diperbahaskan khas judul i'tiqad kaum Wahabi yang bertentangan dengan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kena tahu ni tuan-tuan, mana satu i'tiqad aliran Wahabi yang bertentangan dengan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena mungkin ramai di kalangan kita yang menyangka perbezaan itu hanya dalam masalah furu' ataupun cabang, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dan mungkin juga ada di kalangan kita yang mengatakan bahawasanya perbezaan itu adalah sama seperti perbezaan antara Syafi'i, Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Kenapa perlu kita bertegang leher untuk tidak boleh bertoleransi dengan aliran Wahabi? Mungkin ada di kalangan kita yang berfikiran begitu di sini, namun di luar sana sangat ramai tuan-tuan yang berfikiran begini rupa. Oleh kerana ramai di kalangan masyarakat kita tidak acuh dengan masalah ini, maka Wahabi berkembang dengan begitu pesat dalam negara kita. Dan kita melihat bahawasanya mungkin 10 tahun, 15 tahun ke hadapan, mungkin negara ini sudah penuh dengan orang-orang Wahabi. Dan berkemungkinan juga pos-pos penting dalam negara ini sudah dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Jadi saya fikir tuan-tuan janganlah ambil acuh tak acuh. Saya mengajar ini anggaplah ini suatu perkara yang penting dan sangat penting, perkara yang utama dan sangat utama. Kerana apa yang kita bincangkan ini persoalan yang terkait dengan akidah. Kerana Nabi SAW menyatakan akan berpecah umatku kepada 73 firqah, kulluhum finnar, semua dalam api neraka, illa wahidah, melainkan satu, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan kena ambil perkara ini sebagai satu yang serius, bukan perkara yang kerana saya tengok banyak masyarakat kita ambil perkara isu-isu yang sebenarnya acuh tak acuh. Kecil punya hal, ini small matter lah ustaz, jangan bising-bising lah. Banyak orang yang begini rupanya. Inilah di antara punca kenapa dan kenapa ajaran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah ini rebak dalam negara. Dan ramai orang di luar sana yang tak fikir langsung tentang agama. Allah Ta'ala, yang pentingnya aku pakai kereta, ada rumah, ada bini, boleh makan, boleh minum, cukup. Ini cukup ramai orang di luar sana. Jadi tuan-tuan sedang ada kasih sekalian, kalau kita lihat pada muka surat 300, i'tiqad kaum Wahabi yang bertentangan dengan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara i'tiqad kaum Wahabi yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah berdoa dengan bertawassul adalah syirik. Ini ramai orang tak faham apa benda tawassul ini. Kita mengajar dengan saya, dia tak mau mari, tak mau mengaji. Jadi bagaimana kita nak sampai tujuan? Kalau di rumah ada cerita bab agama, dia kalih kot lain. Buku agama tak minat nak mengaji. Falah tuan-tuan, dan masyarakat kita begitu. Jadi amalan bertawassul syirik. Cuba kita baca sedikit tuan-tuan ya. Apa benda yang dimasukkan dengan amalan berdoa dengan bertawassul itu syirik?
ulama-ulama Wahabi selalu memfatwakan bahawa berdoa dengan tawassul adalah syirik dan haram. Hal ini tidak hairan kerana fahaman Wahabi itu adalah penerus yang fanatik dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Ini tuan-tuan, ramai di kalangan masyarakat kita tak kisah dengan Ibnu Taimiyah ini tuan-tuan. Bahkan pendukung-pendukung tegar Ibnu Taimiyah dalam negara ini ramai tuan-tuan. Cuba kita tengok bila mana pihak berkuasa polis menyatakan Ibnu Taimiyah pemikirannya boleh membawa kepada keganasan. Ramai yang membela tuan-tuan. Dalam surat khabar dia bela, dalam Facebook dia belanya, di banner-banner WhatsApp dia belanya tuan-tuan. Hatta di channel-channel televisyen juga mereka muncul untuk membela Ibnu Taimiyah. Jadi ramai orang tak faham tentang fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Ibnu Taimiyah memfatwakan amalan bertawassul adalah amalan yang sesat dan boleh membawa kepada syirik. Pendirian kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam soal tawassul sudah dibentang dalam fasal yang terdahulu yang membicarakan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Pada fasal itu telah kami kemukakan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis yang bertalian dengan tawassul. Jadi oleh kerana bab tawassul ini telah diulas dalam bab Ibnu Taimiyah. Jadi dia pendek dia tuan-tuan, ada 2 peregan sahaja. Jadi saya nak minta tuan-tuan yang mana ada buku, kita buka tawassul dalam bab mengulas fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, supaya pada malam ini satu penjelasan tentang apa itu tawassul boleh kita bawa balik ke rumah. Kerana mungkin kita selama ni tak faham tawassul itu apa benda Ustaz. Jadi mungkin ramai yang tak faham. Jadi kita baca tuan-tuan bagi jelas tentang amalan tawassul. Apa itu amalan tawassul? Kita buka muka surat 254. Di antara fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat di sini muka surat 254 bermula dengan perkara pertama, perbahasan yang dibahaskan di sini yaitu tentang i'tiqad Ibnu Taimiyah yang mengatakan Tuhan duduk di atas arasy serupa duduknya. Ini satu. Tapi kita tak ulas perkara ini pada malam ini. Kemudian pada muka surat 258, Tuhan turun daripada langit tiap-tiap malam serupa turunnya Ibnu Taimiyah daripada mimbar. Ini yang kedua. Juga kita tidak mengulas perkara ini. Yang ketiga, menziarahi makam Nabi di Madinah hukumnya haram dan perjalanan sebagai perjalanan yang bersifat maksiat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada muka surat 268, berdoa dengan bertawassul. Ini yang saya nak baca pada malam. Jadi ada banyak bab tentang masalah fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bab yang keempat adalah masalah berdoa dengan bertawassul.
di sisi Ibn Taymiyah. Suatu fatwa yang menghebohkan dunia Islam. Betul ya? Betul, itu suratnya. Satu fatwa yang menghebohkan dunia Islam daripada Ibn Taymiyah ialah menghukumkan kafir dan syirik sekalian orang Islam yang berdoa dengan bertawassul. Padahal berdoa dengan bertawassul itu sudah dikerjakan oleh dunia Islam sejak berabad-abad permulaan Islam, sejak zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Marilah kita tinjau soalan ini secara tenang dan ilmiah. Tawassul artinya mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran ada tersebut perkataan wasilah dalam dua tempat, yaitu yang pertama pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kepadanya, dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu jadi beruntung. Di dalam ayat ini ada 3 hukum yang dikeluarkan, yaitu yang pertama, kita wajib patuh taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita disuruh mencari jalan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita disuruh berjuang, berperang pada jalan Allah. Kalau yang ketiga-tiga ini dikerjakan, maka kita ada jaminan untuk mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini yang dimaksudkan dengan tawassul ini mana tuan-tuan? Yang kedua, yaitu kita disuruh mencari jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ataupun kalimah yang mudah kita lihat di sana, yaitu kalimah al-wasilah. Wasilah itu adalah jalan. Pada surah Isra ayat yang ke-57 berbunyi, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikianlah arti wasilah dalam Al-Quran. Maka berdoa dengan bertawassul adalah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi berdoa kepada Tuhan dengan wasilah, yaitu mengingatkan sesuatu yang dikasihi Tuhan. Kalau dicontohkan kepada situasi keduniaan, umpamanya kita meminta pekerjaan bagi sesuatu jawatan, tetapi kita tidak begitu dikenal oleh tuan pengurus itu, maka kita mencari jalan, yaitu menghubungi sahabat kita yang bekerja pada tempat itu, dan dengan pertolongannya meminta kita untuk bekerja menjadi terkabul. Inilah dia permohonan dengan wasilah namanya. Itu dia tuan, ataupun dengan bahasa yang mudah, recommendation tuan ya. Atau dalam soal ini kita langsung menemui tuan pengurus dan langsung memohon kepadanya untuk minta bekerja, dengan mengingatkan kepadanya bahawa kita yang memohon ini adalah teman dari anaknya. Ia juga diminta dengan wasilah namanya. Wasilah semacam ini sekadar untuk lebih memudahkan terkabulnya permintaan yang memang pada dasarnya juga dapat dikabulkan. Jangan keliru fahaman. Kita mohon hanya kepada tuan pengurus, tidak kepada kawan kita tadi, bukan pula kepada anaknya itu,
Tetapi kawan kita atau anaknya itu sekadar membuka jalan untuk mendapatkan kemudahan. Begitulah juga berdoa dengan wasilah atau bertawassul kepada Tuhan. Contoh-contoh doa begini bunyinya. Ini datangkan contoh-contoh bagaimana cara bertawassul. Allah suruh kita bertawassul, tapi ada setengah pihak kata bertawassul itu hukumnya haram. Ada setengah mengatakan boleh jadi syirik. Jadi bagaimana yang masukkan dengan kaedah bertawassul itu? Mari kita tengok. Contoh-contoh doa itu begini bunyinya. Yang pertama, kita datang kepada seorang nabi atau seorang ulama yang kita anggap mulia dan dikasihi Tuhan. Lalu kita katakan kepada beliau, saya akan berdoa memohonkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi saya harap pula Tuan Guru mendoakan kepada Allah bersama saya supaya permohonan saya ini dikabulkan. Lalu kedua orang itu berdoa. Ini satu. Jadi bukan sekadar kita berdoa, bahkan kita minta pada Tuan Guru tolong juga doa atas diri saya. Satu. Yang kedua, kita datang ziarah kepada Nabi pada ketika beliau hidup atau pada ketika beliau telah meninggal. Maka kita berdoa di situ dan kita harap agar Nabi Muhammad SAW mendoakan kita kepada Allah. Ini namanya berdoa dengan tawassul dengan orang yang masih hidup atau orang yang telah wafat. Ini tuan-tuan. Kita pergi ke makam Nabi dan berdoa di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu juga kita meminta kepada Nabi agar Nabi mendoakan apa-apa hajat yang kita hajati ke atas diri kita. Kalau kita nak syurga, maka kita minta Nabi doakan kita agar diberikan syurga. Kalau kita mau syafaat, kita minta Nabi mendoakan syafaat atas diri kita. Kalau kita mau keampunan, kita minta pada Nabi memohonkan keampunan atas diri kita. Maka ini dinamakan sebagai berdoa dengan bertawassul. Yang ketiga, dua lah tuan-tuan, kena ingat molek tu tuan-tuan. Kena ingat molek. Sebab kita tak pegang pen, tak pegang kertas tuan-tuan. Kena ingat molek tu. Ini orang Kelantan, orang lagu tu. Ingat molek. Ulama kata al-ilmu kal-farisah. Ilmu ini macam binatang yang liar. Ilmu ini macam binatang yang liar tuan-tuan. Kalau dapat tangkap, kena tambat. Kalau dapat tangkap, kena tambat. Contoh, kita dapat tangkap hancur, dapat tangkap landak, dapat tangkap rusa. Sudah dapat tangkap, kena tambat. Kalau tidak ditambat, dia lari. Ayam hutan sudah dapat ditangkap, kena tambat. Kalau tidak ditambat, dia lari. Jadi itulah dia tuan-tuan, kita mengaji ini yang terbaik. Kena bawa buku tuan-tuan, pen, catik tuan-tuan ya. Umur saya 50 tuan-tuan. Duduk lagi saya depan buku tuan-tuan. Pikul lagi kitab, beg yang berat tuan-tuan menghadap buku tuan-tuan. Jadi umur tuan-tuan ni mungkin lebih sedikit tua daripada saya sebahagiannya. Mungkin juga ada juga yang umur-umur macam saya tuan-tuan ya. Jadi tidak menjadi masalah di umur 50-an ini kita pikul kitab, pikul itu untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Baik, jadi oleh kerana tak ada
tak ada pen dan tak ada getah tuan-tuan, kena tambah molek ni atas kepala. Yang ketiga, kita datang ziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ziarah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di mana? Di Baghdad, tuan-tuan, di Iraq. Sekarang nak pergi pun takut, tuan-tuan. Iraq pada setiap hari meletup bom, tuan-tuan. Bumi Iraq, bumi yang sentiasa bermandi dengan darah. Selepas kematian Saddam Hussein memerintah Iraq, Syiah berkuasa di bumi Iraq, setiap hari bermandi darah. Jadi nak pergi ziarah ke sana pun susah, tuan-tuan, sangatlah sulit. Yang ketiga, kita datang menziarahi makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama tasawuf yang besar di Baghdad. Lantas kita berdoa di situ kepada Tuhan, Ya Allah, Tuhan yang pengasih dan penyayang, saya memohon keampunan dan keredaan-Nya beliau yang bermakam di sini. Kerana beliau ini saya tahu seorang ulama besar yang Engkau kasihi. Berilah permohonan saya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Doa semacam ini dinamakan juga sebagai tawassul. Ini ditentukan. 3. Sekali lagi, kita datang ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama tasawuf yang besar di Baghdad. Lantas kita berdoa di situ kepada Tuhan, Ya Allah, Tuhan yang pengasih dan penyayang, saya memohon keampunan dan keredaan-Nya beliau yang bermakam di sini. Kerana beliau ini saya tahu seorang ulama besar yang Engkau kasihi. Berilah permohonan saya, Ya Allah, Ya Rahman dan Ya Rahim. Keampunannya itu berbalik kepada siapa? Keampunannya berbalik kepada siapa? Wah, itu nak lihat punya tamir parjah. Ini kalau kita Arab ni mudah kita nak detect, tuan-tuan, disebut tamir parjah. Saya memohon keampunan dan keredaan-Nya. Tapi nya di sini, tuan-tuan, nya di sini N-nya besar, tuan-tuan. N-nya besar. Jadi merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah. Kerana N-nya itu besar, huruf besar. Ini buku Melayu, tuan-tuan, agak sulit untuk melihat dia punya marja' dhamir ataupun ganti nama yang kembali. Tapi kalau kita Arab agak mudah, tuan-tuan. Kerana kita di pondok dilatih, bila ada hak dhamir kita akan ditanya, ini kembalinya ke mana? Bersyarat tak ada? Bersyarat tak ada. Ini versi Melayu. Baik. Baik, yang keempat, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa begini, Ya Allah, berkat jah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah permohonan saya, ataupun dalam bahasa kita bijahin Nabi, bijahin Nabi, yaitu dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah permohonan atas diri aku hajat-hajat yang aku hajati. Itu yang keempat. Yang kelima, kita berdoa umpamanya begini, Ya Allah,
saya ada mengerjakan amalan yang baik, yaitu saya tetap menghormati kepada ibu bapa saya. Tak pernah sekali saya derhaka. Engkau ya Allah tahu hal saya. Kalau amal itu diterima olehmu, maka berilah permohonan saya. Ini disebut tawassul bil amal salih, iaitu tawassul dengan amal yang salih. Ini yang kelima ini tuan-tuan, tawassul dengan amal salih. Ini tidak ada percanggahan antara orang ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan tawassul dengan amal salih tak ada masalah. Tetapi orang Wahabi mengatakan yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat ada masalah. Masalahnya apa? Hukumnya haram dan boleh bawa kepada syirik. Baik, kita nak baca yang keenam tuan-tuan. Yang keenam, kita berdoa kepada Tuhan begini, ya Allah, berkat nama-Mu yang besar, berilah saya ini dan itu. Ini tawassul dengan asma'ullah, tawassul dengan nama-nama Allah. Yang ini pun tidak ada pertikaian. Jadi pertikaian yang ditunjukkan dalam buku ini adalah 1, 2, 3 dan 4. 5 dan 6 tidak ada timbul masalah di kalangan mereka. Baik, inilah contoh-contoh doa bertawassul. Doa semacam ini dihukum syirik atau kafir oleh Ibnu Taimiyah. Tetapi kaum ahli sunnah wal jamaah mau fatwakan bahawa doa macam itu adalah baik, sunnah, mendapat pahala kalau dikerjakan. Jadi di antara Ibnu Taimiyah dengan kaum ahli sunnah wal jamaah bertentangan dalam soal ini 180 derajat. Jadi totally bercanggah tuan-tuan, ya. Ibnu Taimiyah kata syirik dan kafir bertawassul begini, sedangkan kita kaum ahli sunnah wal jamaah mengatakan perkara ini adalah harus lagi sunnah. Sebab itulah almarhum Dr. Harudin dikatakan mengajarkan amalan yang bau pada syirik. Kerana Dr. Harudin almarhum dulu mengajarkan selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha. Dia kata tengok, dengan selawat boleh jadi penawar dan ubat syirik kata mereka. Ini tuan-tuan, ya. Kenapa? Kerana selawat itu adalah merupakan di antara cara kita bertawassul untuk dikurniakan penawar dan ubat atas diri kita tuan-tuan. Jadi setengah pihak kata ini syirik, namun kita kata ini tidak syirik tuan-tuan, ya. Dan ini adalah amalan tawassul yang dibenarkan dalam syariat. Ibnu Taimiyah mengemukakan satu-satunya dalil begini. Ala lillahi dinul khalisu walladzina ittakhadhu min dunillah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketahuilah bahawa agama yang bersih itu kepunyaan Tuhan, dan orang-orang yang mengambil aulia-aulia, yakni pelindung-pelindung selain daripada Tuhan, mengatakan kami tidak menyembahnya melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ini dalil yang digunakan pakai oleh Ibnu Taimiyah, di mana terdapat golongan yang mengambil aulia ataupun lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan juga itulah tujuannya. Inilah satu-satu dalil Ibnu Taimiyah di mana dikatakan bahawa orang-orang kafir yang menyembah orang-orang dahulu mengatakan bahawa ia menyembahnya kerana akan mendekatkan dirinya kepada Allah.
Kerana orang dulu tuan ada menyembah orang-orang yang sudah mati tuan kan. Termasuk juga ini orang Nasrani menyembah rahib-rahib yang telah mati dahulu. Saya tengok di satu gereja lah, di mana di Syria, gereja lama tuan. Kita tengok penuh dengan patung dalam gereja tu tuan, penuh dengan patung. Ada rakan saya pergi ke Itali, tengok ada satu gereja di bawah tanah tu tuan, ada mamia salah seorang rahibnya dipaku, disalib tuan. Jadi ya. Dalam ayat tadi dia kata ma na'budu illa liyuqarribuna beribadah. Menyembah bukan tawassul. Iya. Ini itu menyembah kita tak boleh. Ini hujah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Hujah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah untuk menafikan amalan tawassul. Ibadah bukan tawassul. Tak, ini hujah bukan yang dibawa oleh kita. Hujah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah untuk menafikan amalan tawassul. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang berupa tawassul. Kita tidak mengatakan begitu. Ini hujah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Baik, kita sambung bacaan. Inilah satu-satunya dalil Ibnu Taimiyah di mana dikatakannya bahawa orang-orang kafir yang menyembah orang-orang dulu mengatakan bahawa ia menyembahnya kerana akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Halnya orang yang berdoa dengan tawassul sama dengan orang kafir kerana membawa nama-nama nabi, nama wali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana itu orang yang berdoa dengan bertawassul adalah musyrik, kata Ibnu Taimiyah. Pendeknya Ibnu Taimiyah berfatwa bahawa orang-orang Islam yang berdoa dengan bertawassul baik kepada orang yang hidup atau kepada orang yang telah mati adalah kafir. Sama dengan orang kafir yang menyembah berhala dengan i'tiqadnya agar menghampirkan diri kepada Allah sebagai yang tersebut dalam surah Az-Zumar. Ini ditentukan. Sebab itulah tujuannya sekarang ini makam-makam sahabat, makam-makam awliya di negara-negara Arab diletupkan. Makam-makam awliya yang ada di Yaman diletupkan, dibom. Di Syria makam Imam Nawawi dibom. Di Baghdad banyak yang dihancurkan tuan. Di Mesir makam Izzuddin bin Abdul Salam diletupkan. Dan saya melihat dalam YouTube bagaimana mereka memukul batu nisan makam awliya dengan belantan yang besar, dengan menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seakan-akan mereka menghancurkan berhala. Kerana pada mereka menganggap bahawasanya amalan datang ke kuburan dan berdoa di kuburan ini adalah sama seperti menyembah berhala. Sebab itulah Al-Utsaimin menyebut dalam kitab Fatawa Al-Aqidah, dia kata sesiapa yang menziarahi kubur fa asbaha musyrikan, maka jadi musyrik dan halal darah dan hartanya. Saya ada menyimpan banyak kita hendak wahabi di rumah. Kalau tengok kita yang karang oleh Saleh Fauzan, apa judulnya, Al-Irsyad ila Tashil Al-Aqidah, lebih kurang begitulah tuan. Begitulah juga rupanya menziarahi kubur maka menjadi musyrik. Maka sebab itu sekarang ini
negara-negara yang berkocak dan pemerintah tidak dapat lagi mengawal, mana makam-makam sahabat, makam-makam aulia semua dibom. Dan tuan-tuan, dulu di Makkah, di Baqi' dan di Ma'la, makam-makam sahabat Nabi dijaga dengan baik di zaman Uthman yang Turki. Ada kubahnya, ada namanya. Bila orang mau menziarahi makam sahabat si fulan, dia tahu sahabat si fulan di sana. Ini sahabat si fulan di sana. Sedang pergi dan berdoa di situ, bertawassul di situ. Bukan minta pada si kubur, si tuan kubur, tuan-tuan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Tuan-tuan tahu, bila mana Wahabi naik di Mekah, mereka letupkan seluruh kubah-kubah makam-makam para sahabat Nabi yang ada di Ma'la dan di Baqi', semua dibom. Bukan sekadar itu, kubah Maulidun Nabi alaihi salatu wassalam, tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletupkan, dibom. Dan ditambah di tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam unta, kambing dan sebagainya jadi tempat kencing. Satu dunia marah, kebiadaban yang terlalu melampau. Akhirnya sekarang tempat-tempat unta ini sudah ditukar jadi maktabah. Karena orang-orang Wahabi kata ini syirik. Pergi ke tempat lahir Nabi, syirik. Kita kata kita bertawassul, bertabarruk, mengambil barakah. Mereka kata tak, syirik, itu berhala, kata mereka. Kerana bersandarkan dengan dalil yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Hatta saya mendengar tempat turun wahyu dijadikan tempat kencing. Ini lagu tuan-tuan. Tempat turun wahyu dari tempat buang air najis tuan-tuan. Almarhum Dr. Umar Abdullah Kamil, ada sekali saya datang ke Jeddah, bertemu dengan beliau. Beliau ada menghadiahkan kepada saya buku yang menghimpunkan seluruh jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi terhadap kesan-kesan sejarah Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim di bumi Makkah dan juga di bumi Madinah. Khandaq, dulu kita boleh ziarah, sekarang tak boleh, tutup. Sebab mereka kata ini berhala. Masjid 7 yang berdekat dengan Khandaq tutup, tak boleh dah ziarah lagi. Kalau tuan-tuan pergi ke makam Nabi, berdoa di hadapan makam Nabi, dimarah-marah oleh Arab yang pakai serban merah dengan mengatakan qiblah, 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 qiblah. Jangan berdoa menghadap makam, menghadap qiblah, minta pada Tuhan, bukan minta pada Nabi. Ini tuan. Jadi ini tuan ya, yang dimaksudkan oleh pengarang kita ini tentang masalah hujah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah adalah masalah syiriknya orang yang bertawassul. Kaum Ahli Sunnah wal Jamaah menolak fatwa Ibnu Taimiyah dan mengatakan bahawa berdoa dengan bertawassul tidak sama dengan orang kafir yang menyembah berhala. Orang-orang Islam yang berdoa dengan bertawassul tidak menyembah kepada Nabi atau wali-wali atau ulama-ulama pada ketika dia berdoa dengan bertawassul, tetapi semata-mata membawa nama-nama itu ke hadapan Tuhan.
kerana Tuhan kasih kepadanya. Ia mengharap mudah-mudahan dengan membawa nama orang-orang itu, permohonannya akan segera dikabulkan Tuhan, kerana Tuhan kasih kepada nabi-nabi, wali-wali dan ulama-ulama yang namanya disebut itu tadi. Jadi harus digaris perkataan ma na'buduhum illa, tidak kami sembah mereka kecuali, maka kami sembah ialah kerana hendak mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Yang syirik ialah si kafir itu menyembah berhala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka kafir kerana menyembah berhala, bukan kerana mencari sesuatu jalan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dalil yang dipasang oleh Ibnu Taimiyah itu melarang orang Islam bertawassul, ayat 3 dalam surah Az-Zumar, ini tidak kena, berjauhan panggang dari hati. Ayat itu. Jadi ini dalil yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah untuk mengharamkan amalan bertawassul. Kita berhenti 8.5 tuan ya. 5-6 minit kita. Dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah untuk membolehkan mendoa dengan tawassul itu ialah yang pertama, Tuhan berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. An-Nisa ayat 60. Artinya kalau mereka yang ketika telah menganiaya diri dengan melakukan dosa datang kepada engkau hai Muhammad, lalu mereka mohon ampun kepada Tuhan dan Rasul, minta ampunkan pula kepada Allah, maka barang tentulah mereka dapat diampunkan oleh Allah itu, bahwasanya Tuhan penerima taubat dan penyayang. Dengan perkataan lain, ayat ini dapat diartikan bahawa setiap orang yang telah berbuat dosa, kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW pada ketika beliau hidup atau sesudah beliau wafat dan minta ampun ia kepada Tuhan di hadapan Nabi-Nabi, minta ampunkan pula untuk orang itu, niscaya permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT. Inilah yang dinamakan mendoa dengan tawassul, yaitu datang kepada Nabi dan mendoa di hadapan Nabi, sedang Nabi meminta ampunkan ia pula. Sudah pasti Tuhan menerima doanya. Timbul pertanyaan, baiklah, pada ketika Nabi hidup kita datang kepada beliau mendoa di hadapan beliau, dan beliau mendoakan pula, tetapi Nabi sudah wafat, apakah masih dapat juga beliau mendoakan kita? Ini kalau sudah wafat. Karena Ibnu Taimiyah tuan, beliau berpendapat bahawasanya bertawassul pada ketika hayat Nabi itu dibolehkan, itu tidak syirik. Tetapi bertawassul selepas wafat Nabi itu syirik. Sebab itulah Ibnu Taimiyah mengatakan safar menuju ke Madinah Munawwarah untuk menziarah makam Nabi SAW, safarnya safar yang maksiat. Tidak boleh mengambil sebarang kemudahan agama yang disebut sebagai rukhsah, seperti melakukan sembahyang jamaah, qasar, tinggal Jumat, tinggal puasa Ramadan, tidak boleh. Karena safarnya adalah safar yang maksiat. Jadi ada sedikit perbezaan tentu dalam hal ini ya. Ibnu Taimiyah kata kalau sudah mati tak boleh. Kita kata mati atau hidup boleh sahaja. Kerana ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka itu ayat yang mutlak, bukan ayat yang muqayyad. Bukan ayat yang berkait hanya semasa hidup Nabi. No.
beliau itu atau sesiapa juga yang menziarahi aku dalam di kubur itu seperti dia menziarahi aku waktu aku hidup. Jadi tuan-tuan sudah hadir kasih sekalian, ini sedikit perbedaan ya, tentang masalah bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi persoalan tuan-tuan. Mari cuba kita tengok apa penguraiannya tuan-tuan. Jawabnya, mendoa langsung boleh dan diterima Tuhan, tetapi mendoa di hadapan Nabi lebih banyak peluang untuk dikabulkan sesuai dengan ayat pada surah An-Nisa ayat 64 ini. Ayat ini mempunyai hikmah yang tinggi supaya orang berduyun-duyun ke Madinah mendatangi Nabi, supaya mereka lebih mencintai Nabi, supaya mereka tambah gigih mengikuti perjuangan Nabi, dan supaya mereka bertauhid sedalam-dalamnya sebagaimana tauhid Nabi. Apakah orang yang berdoa serupa itu menyembah Nabi? Tidak sama sekali. Kalau macam itu dinamakan menyembah Nabi, tentu tidak dianjurkan oleh Al-Quran berbuat begitu. Tuduhan Ibnu Taimiyah ini sangat palsu dan ini adalah merupakan bohong yang besar. Ini tujuannya. Jadi ini yang pertama tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan, didatangkan sini hadis Bukhari tuan-tuan ya. Saya nak baca hadis yang kedua ini dan kita berhentilah dulu di sini tuan-tuan ya. Insya-Allah ada masalah apa pada bulan depan kita sambung kepada dalil yang ketiga tuan-tuan ya. Di dalam kitab hadis Bukhari tentang sembahyang istisqa tersebut begini. An Anas anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza uhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fa'asqina fayusqu. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Anas bin Malik berkata bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah apabila terjadi kemarau, beliau mendoa bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab mendoa, ya Allah, bahwasanya kami pernah berdoa dengan bertawassul kepada Engkau dengan Nabi, maka Engkau turunkan hujan, dan sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, dengan paman Nabi kami, ya Allah, turunkanlah hujan. Berkata Anas, maka turunlah hujan kepada kami. Hadis yang sahih daripada Sahih Bukhari. Dapat diambil kesimpulan dalam hadis ini. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, pernah berdoa bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW untuk mohon diturunkan hujan pada musim kemarau. Satu. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertawassul dengan bapa saudara Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, untuk memohon hujan. Yang ketiga, doa bertawassul itu dikabulkan Tuhan dan hujan pun turunlah. Yang keempat, Sayyidina Umar berdoa kepada Tuhan, bukan meminta kepada Nabi atau kepada Abbas, tetapi nama mereka itu dikemukakan sahaja kepada Tuhan. Yang kelima, Sayyidina Umar bin Khattab berdoa kepada tawassul kepada bapa saudara Nabi, membuktikan bahawa boleh bertawassul kepada orang yang lebih rendah walaupun ada orang yang lebih tinggi. Apakah berdoa dengan bertawassul semacam ini syirik, kafir atau bid'ah? Tidak. Kalau syirik sudah tentu sahabat-sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak akan berbuat demikian.
Jadi harus dibalikkan. Orang yang memfatwakan doa semacam ini bid'ah, maka itulah orang yang membuat bid'ah dalam i'tikad. Jadi tuan-tuan sedang ada kasih sekalian, kan? Ini masalah tawassul sangat berat tuan-tuan. Kerana saya melihat ditulis dalam surat khabar dan majalah-majalah tuan-tuan tentang tajuk syirik dalam doa. Dan bila kita teliti tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan oleh penulis syirik dalam doa itu? Rupanya ada amalan bertawassul. Jadi dikatakan sebagai membawa kepada syirik. Ini tuan-tuan dia berkait dengan masalah tauhid 3 tuan-tuan yang dibawa oleh orang-orang Wahabi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid rububiyah kata mereka tauhid orang yang menyembah Tuhan dengan perantara. Tauhid uluhiyah orang yang menyembah Tuhan secara darat. Jadi mereka kata orang-orang Islam yang menyembah Tuhan atau berdoa dengan melalui perantaraan, maka orang itu tidak keluar daripada sirkel tauhid rububiyah. Dengan kata lain, orang yang masih lagi duduk dalam sirkel tauhid rububiyah dihukumkan sebagai musyrik. Jadi tuan-tuan, siapakah mereka orang Islam yang dikatakan menyembah Tuhan dengan perantaraan? Orang-orang Islam yang berdoa dengan bertawassul. Ayat itu. Orang yang berdoa dengan bertawassul, dia masih lagi duduk dalam sirkel tauhid rububiyah. Ataupun orang yang bertabarruk, mengambil barakah. Orang yang mengambil barakah, dia tidak keluar lagi dalam sirkel tauhid rububiyah. Kata mereka orang yang masih lagi duduk dalam sirkel tauhid rububiyah, orang ini dikategorikan sebagai musyrik. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, saya perhatikan dengan mata kepala saya silibus tauhid 3 di salah sebuah universiti di negeri Selangor ni tuan-tuan, yang saya panggil Universiti Pak Wahab tuan-tuan. Itu ada kenyataan ini tuan-tuan. Ada kenyataan ini. Terang, bukan sekadar di dalam sukatan pelajaran itu dikatakan orang yang bertawassul dan bertabarruk ini masih duduk dalam sirkel tauhid rububiyah, ditambah lagi orang ini halal darah. Ini tuan-tuan. Ini diajarkan kepada anak-anak kita. Baru-baru ini saya bersemuka dengan pihak universiti bagi pihak Jabatan Agama tuan-tuan. Saya tanya berapa ramai, bagi tunjukkan senarai sudah beribu orang yang berada di situ. Jadi anak-anak kita yang berada di situ semua diajarkan ini tauhid yang tuan-tuan. Tauhid rububiyah, yaitu orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan. Apa? Tawassul dan bertabarruk. Ataupun ziarah makam-makam, ini juga termasuk dalam kategori orang yang masih lagi bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kalau seseorang itu mau keluar daripada tauhid rububiyah dan dia akan masuk ke dalam golongan tauhid uluhiyah yang sah tauhidnya di sisi mereka, orang itu kena tinggalkan amalan tawassul, tabarruk, ziarah makam dan sebagainya. Kena tinggal. Ini berat tuan-tuan, ini berat. Kerana amalan bertawassul ini tuan-tuan telah disepakati oleh 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Sepakat mengatakan amalan tawassul adalah sunat. Tidak ada mazhab yang mengatakan syirik melainkan Ibnu Taimiyah. Ini dibahas dengan panjang lebar oleh Syekh Yusuf Nabhani dalam kitab yang berjudul Syawahidul Haq. Dibahas
panjang lebar oleh Syekh Yusuf Nabhani di dalam kitab tersebut. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, syirik tawassul ini ada hubung kait dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang pada hari ini diajarkan kepada anak-anak kita. Pada hari ini saya cakap dari IPM, saya kata tauhid tiga ini bukan tauhid ahli sunnah. Ada orang menghantar pada FBI, dia kata, kenapa ustaz terlalu tegas mengatakan tauhid tiga tak boleh pakai? Tapi DJ tak pas pada saya soalan itu, tuan-tuan. Kalau dipaskan soalan itu, mungkin kita boleh buat satu pencerahan. Kerana ramai orang tidak tahu bahawa tauhid tiga ini adalah tauhid yang mengkafirkan Allah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekarang tauhid tiga itu diajarkan kepada anak cucu cicit kaum ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang kasih sekalian, amalan tawassul, amalan yang telah disepakati, maka kalau ada orang mengatakan amalan tawassul syirik, ini orang ini sudah dipengaruhi dengan aliran Wahabi juga. Kerana kita tengok sekarang macam amalan maulid juga dikatakan syirik. Amalan burdah, memuji-muji Nabi SAW, itu terdapat dalam banyak amalan bertawassul juga dikatakan syirik. Dan apa lagi tuan-tuan, amalan membaca barzanji, membaca dibai juga dikatakan boleh membawa kepada syirik. Dia kata ini puja Nabi. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, saya fikir kalau perkara ini tidak diberikan pencerahan, orang akan lari tuan-tuan daripada amalan-amalan yang baik. Seperti amalan memuji Nabi ini, amalan-amalan yang baik yang kita warisi sudah beratus-ratus tahun di negara ini tuan-tuan. Tapi sekarang generasi muda mula menjauhkan itu. Tak mau dah baca burdah, baca berzanji ataupun halaqah zikir pun dikatakan juga amalan yang sesat. Jadi dengan kemunculan golongan ini tuan-tuan, banyak amalan-amalan baik semua kadang tuan-tuan. Wirid tak boleh, doa tak boleh, tahlil tak boleh, baca yasin tak boleh, ziarah kubur tak boleh, talqin tak boleh, meratib di kubur tak boleh, baca yasin malam Jumaat tak boleh, maulid Nabi tak boleh, baca ya Allah, banyak amalan-amalan yang kadang buang. Jadi saya fikir perkara ini perlu diperjelaskan, dan mudah-mudahan penjelasan yang ringkas pada malam ini dapat tuan-tuan apa saya harap begitu. Ada soalan tuan-tuan? Ini Ustaz, sudah sampai saya panggil Tuan Haji, Tuan Haji ya. Tuan Haji bertanya, Ibn Taymiyah kata ziarah kubur syirik, sedang hadis-hadis berkaitan dengan ziarah kubur sangatlah banyak. Hatta Nabi mengatakan, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa menziarah kubur aku, wajib syafaat darinya. Man lam yazurni faqad jafa. Barang siapa tak menziarah aku, maka sesungguhnya keringlah hubungan aku dengannya. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur ini sangat banyak. Jadi kita tak faham kenapa Ibnu Taymiyah tak melihat perkara. Dan hadis-hadis yang berkaitan ini sangat banyak. Dan lebih parah pada hari ini, bila mana muncul Nasiruddin Al-Albani yang mentashih semula hadis-hadis yang telah disahihkan oleh Bukhari, Muslim dan imam-imam hadis, dan tashih balik. Hadis Bukhari dan tashih balik, hadis Muslim dan tashih balik. Hadis yang dikatakan sahih, dia kata tidak sahih.
Hadis yang tidak sahih dikatanya sahih, begitu tuan. Sehingga saya menemui salah seorang guru saya di Mesir, Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, dulu duduk di Uban sebagai ahli majlis fatwa di Uban. Beliau mengarang 6 jilid kitab yang berjudul At-Ta'rif. Kitab ini menjawab semula hadis-hadis yang telah diselalukan oleh Nasiruddin Al-Albani. Jadi tuan-tuan, banyak hadis-hadis yang sahih di sisi Al-Albani dhaif, dan ada hadis-hadis yang dhaif di sisi Al-Albani maudhu'. Jadi kalau saya melihat muqaddimah Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, dia kata ini Albani dia buat satu kaedah tentang ilmu hadis yang tak pernah dibuat oleh para ulama. Kalau ulama ada membahagi hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu', dia buat 2 bakul. Orang ada 4 bakul, dia buat jadi 2 bakul. Dia kata hadis sahih, hadis hasan yu'mal bihi, boleh tak? Hadis dhaif, hadis maudhu' la yu'mal, masuk dalam bakul sama. Ini tuan. Jadi bila pentasihan hadis telah ditasih semula oleh Nasiruddin Al-Albani, maka kata Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, segala turaf ataupun peninggalan para alim ulama tentang hukum-hukum fiqh semua kena rombak. Semua kena rombak. Hukum fiqh ni setelah dihadusi lebih daripada 1000 tahun. Mari Albani dia kata hadis yang sahih tidak sahih, hadis yang dhaif dia kata bukan maudhu'. Jadi kata Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, ini maknanya kitab-kitab fiqh yang ada ni buang, kena tukar lagi. Jadi ini tuan-tuan sedang ada kasih sekalian, saya pun tak faham tuan-tuan ni, kenapa orang Wahabi sangat mempertahankan Ibnu Taimiyah, sedangkan Ibnu Taimiyah menolak amalan-amalan yang telah disepakati baik. Contohnya tentang masalah menziarahi makam Nabi, suatu amalan yang dianggap masyru', tapi kata Ibnu Taimiyah tidak masyru', hatta safar yang maksiat. Dan mereka mendatangkan dalil la tashuddur rihal, tak boleh bersiap-siap untuk musafir illa ila 3 masajid, melainkan kepada 3 buah masjid, iaitu Masjidun Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi kata mereka ini dalil menunjukkan boleh ziarah masjid, makam tak ada. Makam tak ada, yang ada masjid. Jadi tuan-tuan saya hadi kasih, ini juga putar pelik baik. Apa yang dimaksudkan ialah untuk nak niat tu untuk nak ziarah kubur saja, bukan kita nak ziarah Masjid Nabawi. Sebenarnya tuan-tuan yang dikasih sekalian, para ulama mengatakan hadis ini tidak ada hubung kait tentang masalah ziarah makam. Hadis ini khusus masalah sembahyang di masjid. Tidak ada hubung kait tentang ziarah, kerana masalah ziarah makam itu hadis tentang ziarah banyak. Yang ini nak beritahu bahawasanya kalau nak bersiap-siap pergi bersembahyang di masjid, jangan pergi lain daripada 3 buah masjid, kerana 3 buah masjid ini ada fadilat yang besar. Adapun masjid-masjid yang lain itu sama, sembahyang di Masjid Bukit Antarabangsa sama dengan sembahyang di Cordoba, Spanyol, atau sembahyang di Masjid Demak di Jawa masalah, atau sembahyang Masjid Husain di Mesir masalah, atau sembahyang di Masjid Amawi di Syam masalah, sama.
Jadi hadis ini kata para ulama khusus untuk masalah sembahyang di masjid. Tidak ada hukum kait tentang masalah ziarah makam. Tapi orang-orang ini dia bawa mari dalil untuk melarang orang menziarahi makam. Jadi buat itu dia sangat bercanda. Dia letak dalil pada bukan dia punya madlul. Dia letak dalil pada bukan tempatnya, tuan-tuan. Jadi sebab itu mereka katakan ziarah itu masjid, bukan makam. No, masjid ziarah, makam juga ziarah. Kerana ziarah makam hadisnya sama mana, tuan-tuan. Dan sepakat empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ziarah makam Nabi itu adalah di antara afdalul qurbat, adalah di antara amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat afdal. Jadi ini masalah, tuan-tuan, yang ramai orang tak faham, dan dengan tidak faham masalah ini mereka telah dikelirukan oleh orang-orang yang membawa aliran yang sesat. Saya rasa cukuplah soalan ini. Terima kasih bertanya, dan mudah-mudahan sedikit pencerahan pada tuan-tuan. Ada panjang umur kita jumpa lagi pada bulan hadapan, dan saya minta kepada boleh masjid berilah 10-20 naskah letak di masjid tuan-tuan, kalau ada di kalangan tuan-tuan wakaf boleh beri buku letak di masjid. Jadi kita boleh edarkan pada ketika membaca buku ini. Karena buku ini tuan-tuan kalau duduk di rumah tak terbaca dah kita, tuan-tuan. Di rumah kita sibuk dengan dah apa-apa, tuan-tuan, tak ada nak baca, tuan-tuan. Jadi dengan ada buku ini di masjid, kita boleh baca, dan dengan mendengar sedikit huraian, maka itu akan lebih kukuh tersemat dalam fikiran. Saya rasa cukup setakat ini. Aku maaf sekiranya ada salah dan silap daripada diri saya, ataupun ada apa-apa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Sekiranya ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.